Selain daripada keluarga, kadang-kala kita memerlukan sokongan daripada kawan. Memang betul, ada hadis yang Nabi SAW ada mengatakan yang bermaksud, kalau umpama bila mana kita kawan orang yang jual minyak wangi, walaupun kita tidak menjual, tapi kita akan dapat bau harumannya. Ya, maknanya kat sini, kalau kita bercampur dengan orang-orang yang baik, walaupun kita belum jadi baik, belum nak jadi yang baik, belum jadi yang terbaik, pasti kita akan dapat merasai kebaikan dia. Pasti kita akan dapat menikmati kebaikan dia. Walaupun kita bukan orang yang baik. Kat sini itu sebab penting ya. Saya nak beritahu bahawasanya, dan juga pada masamu juga, ada hadis ya yang menggalakkan kepada kita untuk bergaul, duduk bersama dengan orang yang soleh. Orang yang soleh ini bukan daripada sudut luaran sahaja. Ya, ada orang contoh dia tak biasa dengan jubah. Kadang-kadang dia kata aku nak duduk dengan yang berjubah ni lain, standardnya lain contohnya ya. Padahal mereka ni manusia biasa juga kan. Kalau kita berbual dengan dia, kita approach dia, pasti dia akan okey je. Aku ni belum bersedia nak pakai songkok, asyik pakai topi je kan. Belum bersedia nak pakai songkok, rasanya macam nak duduk dengan orang-orang songkok ni macam belum bersedia lah ya. Belum bersedia lah pasal aku biasa pakai cap je. Tidak semestinya ya. Kadang-kadang orang yang songkok ni insya-Allah approachable, baik ya, dan kalau kita approach pasti dia akan memberikan bimbingan. Tapi itulah kita lah ya. Kita lihat daripada sudut luaran sebagai hambatan untuk kita bergaul dengan dia. Okey, kalau dalam hal ini saya nak beritahulah bahawasanya insya-Allah walaupun kita rasa mungkin tak selesa dengan orang-orang ni, mungkin kita rasa macam standard kita tak sama, bahasa-bahasa yang kita gunakan tak sama ya. Tapi sebenarnya ya semua sama. Ada lagi manusia-manusia lain, ada lagi insan-insan lain yang boleh menerima kita. Itu sebab pengalaman peribadi ya, di Masjid Tentera dahulu, saya dengan kawan-kawan kita tubuhkan satu pasukan namanya Ukhuwah. Ya, kalau orang-orang yang join Ukhuwah ni tahulah ya sejarah dia. Ukhuwah ni bermakna persaudaraan. Jadi dalam Ukhuwah ni dia merangkumi yang bertetu dengan yang tidak bertetu. Jadi kita nak beritahu bahawa kita ni semua sama. Luaran dia berbeza, tapi sama daripada sudut apa? Nak menjadi hamba yang lebih baik. Kan? So sebab bila kita buat aktiviti, kita buat sama-sama, ya, belajar pun sama-sama level, sama level. Itu sebab saya pernah katakan, kadang-kala dalam kita nak melakukan program, kelas, ya, kita perlu bezakan, kumpulkan satu kumpulan dengan kumpulan tertentu. Itu sebab, tapi itulah cabaran kita kan, bila kita kat masjid ni kan, ada je jemaah-jemaah yang kata saya tak boleh masuk ke, kadang-kadang bukan kita tak kasi masuk, tapi tak sesuai ya. Kadang kita nak memberikan ruang untuk golongan-golongan ini bertanya ya. Tapi alhamdulillah dalam kelas ukhuwah tu dia bercampur kan antara satu dengan yang lain. Jadi bila dia lihat kanan, dia lihat kiri, dia lihat belakang, depan dan sebagainya, kita ni semua sama. Semua sama nak menjadi hamba yang lebih baik. Kalau sekarang di Masjid Darussalam pula ada namanya sohbah. Sohbah ni adalah datang daripada perkataan sahabat. Ya, dari sahabat. Jadi kita ni semua sahabat. Sahabat. Nak beritahu bahawasanya sama ada kita ada sejarah ke tidak ke, sama ada kita ni dulu rugged ke tidak ke, tapi kita ni semua adalah sahabat. Dan setiap daripada sahabat ni dia dapat memberikan pengajaran peringatan bersama. Kerana tadi awal-awal tadi saya kata, setiap insan ada membawa kebaikan dalam diri kita. Dan setiap insan kadang-kala bila dia nak contoh bila dia nak masuk, dia katakan aku ni belum bersedia. Padahal orang ni cakap aku pun jahat macam kau. Aku mungkin lebih jahat daripada kau. Contohnya. Jadi bila kita lihat di sini, jangan lihat daripada sudut luaran sahaja. Kerana di sebalik luaran itu, kemungkinan orang ni okey. Kemungkinan orang ni ada sejarah-sejarah tertentu yang kita tidak tahu. Ya, takkan kita nak bilang orang kan kita punya sejarah, takkan kita nak bilang orang kita punya keaiban contohnya ya. So kadang-kadang dalam perbualan, dalam perkongsian, masya-Allah dia punya ujian lebih berat. Oh masya-Allah dia punya sejarah lebih hebat. Contohnya ya. Jadi the point saya nak beritahu di sini ialah ya, kawan memainkan peranan. Walaupun kita belum jadi belum golongan yang baik, tapi tidak salah kita bergaul dengan orang yang baik. Tidak bersalah kita nak bercampur, berbual dengan orang yang baik.
Ya, kerana setiap orang ada kebaikan dan kekurangannya. Tapi insya-Allah pelan-pelan meletakkan satu keazaman bahawasanya mudah-mudahan bila saya bercampur dengan dia, ya, saya dapat merasai kebaikan tersebut. Kita contoh, kita tengok ayat Quran, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ibarat nak beritahu kepada kita, kalau kita nak solat, kita kena campur dengan orang yang solat. Jadi bila campur dengan orang solat, dia pergi mana pun dia akan cakap, kita punya sembahyang macam mana ni? Kita punya sembahyang macam mana ni? Ya. Jadi kita diberikan macam push tau. Kita ada sikit macam push. Kawan tu macam push kita. Ya, jalan-jalan tapi semayang-semayang. Lipat-lipat tapi semayang-semayang. Contohnya. Jadi penting dalam seseorang itu ada kawan yang baik, kerana dalam kawan yang baik itu dia dapat memberikan peringatan yang baik. Walaupun kita belum bersedia, walaupun kita belum sempurna kebaikan, kerana setiap manusia tidak pernah sempurna dan setiap manusia senantiasa perlu berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan bab siapa jatuh, naik balik, jatuh balik dan sebagainya. Okey. Macam tadi awal-awal saya beritahu bahawasanya kita ni manusia. Manusia tidak lari daripada kesilapan. Kita senantiasa akan jatuh dan kadang-kala jatuh, kita akan jatuh terus. Dan kadang-kala kita jatuh, kita mampu naik balik. Dan orang-orang yang mampu naikkan balik ni adalah diri kita sendiri. Ya, selain daripada diri kita, of course keluarga kita. Of course kawan-kawan kita. Of course orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan yang paling penting lagi ialah yang mampu push kita untuk naik balik adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita boleh jadikan motivasi bahawasanya Allah tetap sayang kepada saya. Dan ramai orang yang sayang kepada kita sebenarnya. Okey. Satu perkara yang saya nak beritahulah, kadang-kala apabila kita nak bertaubat, kita nak berhijrah, sesungguhnya proses itu adalah proses yang sungguh menguji kesabaran. Menguji kesabaran. Kadang-kala kita diuji dengan hilangnya nyawa, hilangnya orang yang kita sayang, hilangnya harta, hilangnya pangkat, hilangnya darjat, ya. Ada orang pernah berkongsi dengan saya, dia kata, "Ustaz, dulu gaji saya 3,000, 4,000, ya. Tinggalkan solat. Sekarang ni dia tinggalkan semua, ya, dengan sokongan daripada kawan yang tidak putus asa. Sekarang ini dia bekerja dengan gaji 1,000 lebih je. Tapi dia boleh jaga solat, dia boleh jaga aurat, ya, dia tenang dalam kehidupan dia." So persoalan di sini ialah apa yang kita nak sebenarnya? Adakah keadaan kita ni memerlukan kita mendapatkan yang banyak sedangkan kita tahu keperluan kita yang lain? Ada yang katakan pada saya, dia kata, "Ustaz, saya nak bekerja lah yang boleh semayang, ya, dan antara caranya ialah kerja dekat masjid." Contohnya, tapi masjid pun tetap ada ujian, ya. Ujian ni ada. Kalau kat luar kita kata hayya 'alas solah, ya, kita susah nak cari tempat masjid. Orang yang dalam masjid kan kadang-kadang hayya 'alas solah pun tak pergi-pergi juga. Duduk je kan, something like that. Itu cabaran kita lah sebenarnya. So setiap orang mempunyai cabaran, ya, setiap orang mempunyai cabaran. Saya nak beritahu kepada semua, dia macam kita bekerja. Kalau kita kerja, kita diuji dengan pelbagai, dan bila mana kita diuji dengan pelbagai, kita sabar, kita atasi masalah itu dengan satu persatu, walaupun kadang-kadang sampai pening kepala, migraine, stres dan sebagainya. Tapi apabila kita dah naik ataupun kita dapat atasi masalah tersebut, insya-Allah majikan akan naikkan kita punya pangkat. Dan setiap naik pangkat tersebut pasti ada kenaikan gaji, kan? Itu kerja, itu kerja. Kita naik dengan secara yang betul lah, bukan kita naik kerana jatuhkan orang ke apa dan sebagainya. Kita naik kerana kita nak kerana kita bersungguh-sungguh dalam satu cabaran tersebut. Sama jugalah dalam diri kita sebagai seorang hamba. Apabila contoh kalau Allah Subhanahu Taala uji kita dengan pelbagai, kerana Allah nak mempersiapkan kita ke tahap yang seterusnya. Ke tahap yang seterusnya. Bila kita dah sampai tahap yang seterusnya, pasti ada ujian lagi. Pasti ada ujian lagi, ya. Dulu saya tak semayang, ujian saya macam gini. Sekarang ni saya dah semayang, Masya Allah, ujian saya lebih hebat ni. Tapi kalau kita fikir balik, the wisdom behind it, setiap ujian
kadang-kala dia membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat memberikan kita peringatan bahawasanya semuanya adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, kita tidak mampu buat apa-apa. Kita tidak ada kuasa kecuali bantuan, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak beritahu kepada kita, setiap kali kita up, setiap kali kita down, ya, kita perlu up. Tapi bila kita up, kenapa? Kerana Allah nak mendidik kita, nak mempersiapkan kita ke arah yang selanjutnya. Kalau kita gagal, maka kita dekat tahap yang tu juga. Tapi kalau kita pass that ujian, ya, insya-Allah Allah akan naikkan darjat. Allah akan naikkan darjat, dan setiap darjat itu pasti ada nikmat yang akan Allah berikan kepada kita. Tapi bukan senang saya katakan tadi bukan senang, saya tahu. Ya, kadang-kadang ustaz, dulu saya tak main masjid, ya. Bila saya dah main masjid, macam-macam orang cakap. Ya, ustaz, dulu saya tak semayang. Bila dah semayang ni ustaz, pening kepala lah. Ada kata kunut ni macam gini, tahiyat awalnya macam gini, tahiyat akhirnya macam gini. Masya-Allah, makin pening pula. Dulu bila saya tak semayang, tak pernah orang cakap apa-apa. Tapi sekarang bila saya dah semayang, masya-Allah, pening. Ya, dulu saya tak semayang, dulu saya tak pakai tudung, ya. Orang tak cakap apa-apa, ya. Tapi bila sekarang dah pakai tudung, jangan nak step lah, ya. Pakai tudung betul-betul lah. Macam-macam lah orang cakap kan. Itu biarlah orang cakap. Tapi kita buat sesuatu kerana Allah SWT, dapatkan bimbingan yang betul, dapatkan nasihat yang betul, insya-Allah kita mampu mengatasi setiap cabaran itu dengan minda yang positif. Kerana apa? Kerana kita tahu Allah sayang kepada kita, dan masyarakat dan keluarga serta insan-insan lain amat menyayangi kita. Ada juga yang luar sana yang menyokong, dan ada juga yang luar sana yang akan menguji kesabaran kita. Bersabarlah wahai teman-temanku, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama-sama dengan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Dalam kita nak berubah ni, kita perlukan ilmu. Penting untuk kita perlu ada ilmu. Kita tak boleh berubah gitu je kan. Orang yang nak solat perlu belajar solat. Orang yang nak berubah untuk jadi seorang pegawai kena belajar macam mana nak jadi pegawai. Orang yang tak pernah bekerja dengan komputer, tiba-tiba nak belajar komputer, ya, kerja dengan komputer, kena belajar untuk dapatkan ilmu. Jadi itu penting perlu ada ilmu. Kita Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada bersabda, barang siapa yang nak dunia perlu ada ilmu, barang siapa yang nak akhirat perlu ada ilmu, barang siapa yang nak dunia dan akhirat perlu ada ilmu. So perlu ada ilmu pengetahuan. Dan kita tahu, kita dah banyak dengar kelebihan orang-orang yang ada ilmu pengetahuan. Okey, dalam kita mencari ilmu ni, kadang-kadang dalam kita nak berubah ni, kita perlu ada ilmu. Tapi ilmu ni dia boleh dapat daripada pelbagai cara. Ada orang yang boleh membaca, ada yang suka membaca. Ya, mungkin kita seorang yang nak baca. Tapi ada juga orang yang antara kita kan, bila buka buku je mata kita tutup. Bila buka buku mata kita tutup. TV buka, mata buka, kan? Tapi bila buka buku, mata tutup. Itu cabaran kita kan? Cabaran kita. Tapi kalau bagi siapa lah yang boleh membaca, yang nak membaca, ya, saya suka kalaulah pada tahap awal, kalaulah kita ada kekuatan, kita nak minta kekuatan ni, kita lemah semangat ni, kita banyak ujian ni sangat, banyakkan baca kitab-kitab, contoh sejarah para anbiya, ya, sejarah-sejarah para nabi, ya. Kerana para nabi, setiap daripada nabi tu pasti ada ujian yang tersendiri. Dan kalau kita lihat sendiri, masya-Allah, ujian mereka lebih hebat daripada kita. Ya, itu sebab mereka ni adalah nabi. Ya, nabi ujiannya banyaklah kan. Kalau contoh bukan para nabi, kita tengok cerita-cerita para sahabat. Ya, para sahabat yang hidupnya masya-Allah banyak sangat ujiannya. Ini kalau bagi yang nak mengatasi masalah mentality, motivasi dia, ya, untuk jadi seorang yang hebat. Kalau masalah-masalah dalaman, contohnya masalah-masalah kita mungkin ada fikiran yang negatif, hati yang negatif kan. Kita boleh baca kitab-kitab seperti Riyadhus Salihin, ya, Ihya Ulumuddin daripada Imam Ghazali. Kerana Imam Ghazali ni memang seorang ulama yang pakarlah dalam bab-bab kebersihan jiwa, kebersihan hati, akhlak dan sebagainya kan. Ni buku-buku guru-guru saya katakan wajib ada dalam rumah. Wajib ada dalam rumah. Maknanya wajib bukanlah tak ada tu dosa, tidak. Wajib tu maksudnya satu benda yang mesti ada dalam rumah tersebut.
Jadi kalau contoh kita ni adalah orang yang suka membaca, ni adalah antara buku-buku yang kita boleh dapatkan. Okay? Saya tidak mahulah katakan mana satu kerana saya masih ingat lagi bila saya pernah belajar dan guru saya berkongsi kerana kita kena lihat daripada sudut kontennya. Jadi apa yang saya boleh sarankan, kawan-kawan yang nak baca buku, abang-abang, kakak, para jemaah yang nak baca buku, boleh pergi ke kedai buku, tengok sendiri dia punya font. Tengok sendiri dia punya bahasa, lenggok bahasa macam mana kan. Itu semua memberikan semangat pada kita. Kalau kita the moment kita buka, kita tengok wording dia amat kecil sangat lah kan. Dia boleh turn off kita. Ataupun kita tengok dia punya jalan bahasa dia tu macam boring sangat lah, dia boleh turn off kita. Jadi penting bukan hanya lihat daripada sudut luaran, tapi juga dalaman dia lah. Macam contoh yang Ihya Ulumuddin, Riyadhus Shalihin, banyak sangat cetakan banyak sangat cetakan. So kita kena tengok sendiri buku mana yang sesuai, ya, yang bahasa yang sesuai dengan cetakan yang sesuai, yang boleh memberikan kita semangat. Kan, semangat ya. Jadi nak baca buku ni, ada orang suka boleh baca buku ya, ada orang tidak, ada orang tak boleh baca buku, ada orang more on dengar ya. So kalau dengar ke baca buku ke, again saya cuma nak galakkan kepada semua, perlu ada satu lagi syarat, which is kata ulama irsyadi ustaz, ya, maknanya seorang pembimbing, seorang guru, ya, pembimbing seorang guru, ya, bimbingan seorang guru. Jadi walaupun kita baca buku ke, kita dengar YouTube ke, kita dengar Spotify ke, kita dengar podcast ke, kita dengar apa-apalah platform yang ada kan, kita perlu dapatkan bimbingan daripada guru, ya, kenapa begini, kenapa begitu dan bagaimana cara-caranya. Tapi itulah saya kata, memang saya galakkanlah kalau semua yang nak mengatasi masalah-masalah mental tu bukan yang gila masalah mental tu maksudnya macam mana nak jadi seorang yang lebih hebat, nak hadapi ujian tu dengan cara positif, baca buku-buku para anbiya dan juga baca buku-buku para orang kata tu sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Dan antara amalan yang kita boleh buat selain daripada membaca buku sebenarnya adalah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan banyak doa sebenarnya. Doa ni tak semestinya ada doa-doa tertentu kan. Kita boleh doa dengan bahasa kita sendiri. Doa daripada hati sendiri, doa daripada bahasa kita sendiri tu adalah yang baik sangat. Ya, ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, aku janji pada Engkau, aku nak berubah, tapi aku ni buat dosa lagi, ya Allah. Ya Allah. Kita gunakan bahasa kita tu, insya-Allah yang baik. Tapi kalau kita boleh selit-selitkan dalam doa tersebut dengan doa-doa beberapanya, contoh satu, doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah, bantulah. Kerana kita senantiasa memerlukan bantuan daripada Allah. Bantulah aku, ya Allah, untuk aku senantiasa ingat kepadamu, ya Allah. Untuk aku senantiasa syukur kepadamu, ya Allah. Dan untuk aku menjadi hamba yang baik kepadamu, ya Allah. Ya, bantulah, bantulah, bantulah. Kerana kita ni lemah para jemaah, kawan-kawan, ya. Kita perlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, doa yang kita boleh baca adalah doa daripada Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami setelah kau memberikan hidayah kepada kami. Yang amat menakutkan orang-orang yang nak bertaubat dan berhijrah ni, ya, ialah bila mana kita relapse. Ya, kita balik pula benda-benda yang lama, ya. Kita takut sangat, ya, kita takut sangat. Tapi yang tadi saya awal-awal kita dah berkongsi, kalau boleh buat secara bertahap-tahap, ya, buat ikut kepada kemampuan, jangan sampai jemu dengan apa yang kita buat, ya, kerana Allah tak pernah jemu dengan kita. So buat ikut kepada kemampuan diri masing-masing. Jadi ini antara doa yang kita boleh baca, ya, walaupun tadi saya katakan doalah dengan bahasa kita sendiri, doalah dengan perasaan diri sendiri, kerana itu adalah doa yang terbaik yang di mana Allah nak dengar daripada kita. Dan itu boleh juga dijadikan sebagai proses orang kata tu berkongsi, ya, perkongsian hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beritahu dengan Allah apa masalah-masalah kita, daripada kita beritahu dekat Facebook, ya, masalah saya ini, saya boring dengan suami, saya boring dengan isteri, saya boring dengan majikan, saya boring dengan kawan dan sebagainya kan. Kita beritahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui akan keadaan setiap hamba-hambanya. Wallahu a'lam bissawab.
Kita maklum ya, antara amalan dan hadis yang biasa kita dengar bahawasanya Nabi SAW membaca istighfar, ya. Ada yang riwayat katakan 70 kali, ada riwayatkan baca 100 kali. Apakah hikmah tersebut sedangkan Nabi SAW adalah seorang yang maksum? Maksum itu adalah orang yang tidak berdosa. Ibarat dia nak memberikan galakan kepada kita untuk senantiasa minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi SAW adalah insan yang maksum, yang tidak ada dosa, tapi istighfarnya masya-Allah. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum yang kita pernah dengar, ada 10 sahabat yang telah dijanjikan syurga, tapi mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah terlintas pun untuk hentikan apa yang mereka dah ataupun mereka sedang lakukan. Kerana berita ini datang sewaktu mereka hidup. Ya, dia bukan macam kita kalau Allah dah beritahu kita, kita ni dah confirm masuk syurga, tak tahu macam mana pula. Adakah kita akan stop, relax lah kan, tempat aku dah confirm lah, tak payahlah lebih-lebih sangat, tak payahlah sembahyang malam sangat, tak payahlah berdoa sangat, kerana tempat aku dah confirm. Itu kalau mungkin kalau kita lah, ya. Jadi kat sini beritahu kepada kita bahawasanya kita disuruh untuk berusaha balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh, memanglah saya galakkan kepada semua untuk banyakkan membaca istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah, ada yang katakan, Ustaz, saya dapat baca Ustaz 3 kali selepas solat. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya ada kan 3 kali lepas solat, kali 5, waktu dah 15 kan. Dah 15. Itu kalau baca. Kalau tak baca, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus angkat kaki pun ada juga kan. Tetapi the point yang beritahu sini ialah hamba senantiasa melakukan dosa. Hamba senantiasa melakukan kesalahan. Kalau boleh, cara kita nak beristighfar sepatutnya, sebaiknya adalah lebih daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita nak langgar sunnah, bukan, tapi kita tahu, kita sedar diri kita. Kita sedar diri kita kerana kita ni bukan maksum. Tempat kita pun belum confirm dekat syurga. Jadi perlu berusaha untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu sendiri, kita tahu dan kita tengok diri kita sendiri, kadang-kadang dalam kerja seharian kita, kerja ke masyarakat kita, mungkin dekat luar kita senyum, dalam hati kita berkata-kata. Mungkin dekat luar kita rasa gembira, tapi dalam hati kita macam, ya Allah, dia ni macam ini dan sebagainya. Mungkin dalam hati kita baik, tapi di luar Masya Allah kan. Jadi kita ni banyak melakukan dosa. Jadi apa yang the point saya nak beritahu pada semua ialah jangan putus daripada senantiasa minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan macam mana sekalipun. Tapi dalam kita minta ampun dengan Allah, saya amat galakkan kepada kawan-kawan agar kita tenang, agar kita menghayati keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita melihat kembali dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tu lebih memberikan kesan dalam diri kita. Ya, kalau kita sekadar dekat mulut, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh, Ustaz dah 100 kali lah Ustaz. Kan? Kalau sekadar di mulut tanpa ada penghayatan, ada maknanya juga, tapi dia tidak memberikan kesan dalam diri kita. Kalau nak kesan, kita lebih penghayatan, okay? Lebih fokus dalam setiap apa yang kita lafazkan. Pelan-pelan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan kelang kabut, ya. Saya selalu galakkan, kadang-kadang ada jemaah, Ustaz, saya berzikir, kita kan disuruh zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kan. 33. Saya kata betul. Tapi itulah, jangan kelang kabut lah, macam kena kerja anjing pula, ya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Relax, kan. 33 je, kan. Tak sampai 1 minit pun kita baca kan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sama juga dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 ya. Jadi itu adalah istighfar, di mana istighfar ni tidak kenal siapa kita, tidak kenal siapa yang membacanya. Maknanya tak kiralah siapa kita, tak kiralah apa pun pakaian kita, tak kiralah apa background kita, tak kiralah apa pun keadaan kita, tak kiralah sama ada kita ada wuduk ataupun tidak, sama ada kita tutup aurat ataupun tidak, tapi kita disuruh istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah baiknya kalaulah setiap daripada perkataan kita ni, seharian kita ni, senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar bukan pasal kita ni dah jadi baik,
tapi istighfar kerana kita adalah hamba Allah yang senantiasa minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar bukan nak kata ni kita ni dah relax, kita dah bertaubat, tidak, tapi istighfar kerana kita tahu kita banyak dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beristighfar bukan pasal kita ini orang kata nak menunjuk-nunjuk, ya, tapi kita beristighfar kerana kita senantiasa yakin Allah melihat setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada awal tadi kita berkongsi tentang taubat, tentang berhijrah, tentang dosa dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk kita bersama-sama kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyokong, memberikan sokongan, memberikan galakan, memberikan panduan kepada setiap daripada kita, setiap daripada kawan-kawan kita, setiap daripada saudara-saudara kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Masjid Darul Makmur atas inisiatif ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada yang menonton. Kepada yang sedang menonton, kongsikanlah video ini kepada lebih ramai orang, kerana saya berharap atau kami berharap setiap daripada kita yakin yang Allah itu sayang kepada kita dan insan-insan yang lain banyak sayang kepada kita, dan senantiasa bila kita kata kita sayang, maknanya kita senantiasa inginkan kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Bukan nak katakan kita ni hebat, mereka tidak sesekali. Itu syarat yang paling pertama bila mana kita nak membantu orang. Jangan meletakkan saya lebih hebat daripada mereka, kerana saya adalah saudaranya, jadi saya perlu membantunya. Dan tapi dalam bantuan kita kepadanya, kadang-kadang bantuan itu bermanfaat untuk diri kita yang membantunya. Jadi saya harap dapatlah dikongsikan video ini kepada kenalan kita, keluarga kita bersama, insya-Allah. Dan teruslah menyokong apa juga kegiatan-kegiatan Masjid Darul Makmur dan juga masjid-masjid yang lain, kerana insya-Allah masjid walaupun dengan dalam keadaan Covid sebegini, ya, masih membuka ruang peluang untuk membantu masyarakat yang memerlukan, insya-Allah. Tapi kalaulah kita ada apa-apa juga sejarah, apa-apa juga kenangan kita bersama masjid, yakinilah masjid senantiasa terbuka kepada anda, dan orang-orang berada di dalam masjid ni walaupun 1-2 orang mungkin ada sifat-sifat yang kita tak berkenan, tapi ramai lagi orang-orang yang insya-Allah dapat membantu anda bersama-sama membina diri untuk menjadi hamba yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendoakan kepada keluarga, kepada kawan-kawan, saudara-saudara, geng-geng, ya, untuk senantiasa mudah-mudahan istiqamah dalam setiap apa yang sedang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesabaran dalam setiap ujian, masalah yang sedang kita lalui, dan mudah-mudahan Allah membantu kita, ya, dalam setiap masalah-masalah dan ujian kita. Yakinilah juga, ya, setiap masalah itu pasti ada jalan penyelesaian, dan insya-Allah boleh hubungi Masjid Darul Makmur ataupun boleh menghubungi kami di Masjid Darussalam, ya. Insya-Allah kami cuba membantu daripada masa ke semasa, insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.